Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian solat, iaitu di bawah bab sujud sahwi pada siri yang kedua pada hari ini insya-Allah. Kita lihat pada dua minggu yang lalu kita telah bincangkan secara kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Bila sebut tentang sujud sahwi adalah dua kali sujud, dan di tengah-tengah tersebut diselangi dengan duduk antara dua sujud. Dan sujud sahwi ini hukumnya, untuk pengetahuan semua, adalah hukumnya sunat secara umum, melainkan kalau dia menjadi makmum maka hukumnya adalah wajib mengikut imam. Kalau imam buat maka dia wajib buat. Dan di sisi mazhab Syafi'i, solat sujud sahwi ini adalah disunatkan untuk menampung kecacatan, untuk menampung ketidaksempurnaan yang berlaku sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Itu perlu kita tahu, kerana tidak semestinya solat fardu. Kadang-kadang pada solat tarawih, solat sunat, ternaik 3 rakaat, kemungkinan imam mengantuk, ataupun imam baca panjang sangat, dia pun tak tahu rakaat pertama kedua. Jadi ternaik rakaat yang ketiga, ataupun terkurang 1 rakaat sebab dia baca panjang, dia ingat ke dah rakaat kedua, rupa baru rakaat pertama, maka disunatkan untuk disujud sahwi juga. Dan dia sedikit berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, hukum sujud sahwi ini adalah hukumnya wajib. Di sisi mazhab Hanafi, tidak kiralah orang yang semayang seorang ataupun orang yang menjadi imam, maka hukumnya adalah wajib. Orang yang menjadi makmum, maka sujud sahwi dia akan menjadi wajib disebabkan imam buat. Kerana imam buat, maka dia perlu buat. Itu perbezaanlah antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Dan perbezaan yang kedua, di sisi ulama Syafi'i, selepas kita sujud sahwi, sujud pertama, duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud juga disunatkan baca Rabbighfirli warhamni seperti biasa. Sujud kali yang kedua, kemudian kita bangun duduk tahiyat akhir, tidak perlu baca apa-apa, terus memberi salam. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia sujud kali pertama, selepas membaca tahiyat, membaca selawat semua sekali, selepas daripada itu maka dia memberi salam. Lepas beri salam barulah dia sujud yang pertama, kemudian bangun, dan sujud yang kedua kemudian dia bangun, dan dia kena membaca kama sallaita ala Ibrahim, sambung. Itu perbezaan antara mazhab Hanafi dan juga Syafi'i. Mazhab Hanafi, dia baca tahiyat sampai mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai situ. Selepas daripada itu dia beri salam. Lepas beri salam baru sujud sahwi. Lepas sujud sahwi, bangun sujud yang kedua, kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Berbeza dengan kita mazhab Syafi'i, tak perlu baca apa-apa dah. Kita habiskan tahiyat awal tu sampai habis, tak perlu beri salam lagi, sujud, bangun, sujud kali yang kedua, bangun, kemudian memberi salam. Salam pertama dan juga salam yang kedua, tanpa membaca apa-apa zikir pada tahiyat akhir. Cuma satu situasi yang kita beritahu pada 2 minggu yang lalu, ketika mana dia terlupa, tak sengaja memberi salam, kemudian dibenarkan untuk disujud sahwi dengan syarat masa yang pendek. 3 syarat yang kita bincangkan dahulu. Kemudian dalam sujud sahwi ini, apa yang perlu lagi kita tahu dalam sujud sahwi, iaitu kita dah terangkan kesemuanya pada 2 minggu yang lalu.
Sekarang ni kita lihat ada beberapa masalah. Sebelum kita masuk dalam bab yang baru, kita ada bincang dahulunya mengenai kesilapan makmum di dalam solat yang menuntut ia untuk sujud sahwi, maka tidak perlu dibuat kerana imam akan tanggung. Wal imam mudhamin, imam adalah penjamin, garantor, dia tak perlu sujud. Siapa tak perlu sujud? Makmum, imam akan tanggung. Cuma lepas imam beri salam, kalau dia masbuk, dia bangun, kesilapan yang berlaku kepada dia selepas daripada itu dia perlu sujud sahwi kerana imam tidak lagi dia keterikatan dengan imam. Okey. Cuma dalam masalah itu ada satu benda yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu. Seseorang yang semayang, dia ikut imam, cuma bila dia datang ni imam sedang rukuk, maka dia pun sembahyang dan rukuk sekali dengan imam, cuma dia tak pasti, iaitu ragu-ragu sama ada dia sempat tak tumakninah rukuk bersama dengan imam ataupun tidak. Sebab itu sebagai satu penentu, kalau dia sempat rukuk berserta tumakninah bersama dengan imam, maka dapatlah rakaat tersebut. Kalau dia sempat rukuk saja, tak sempat tumakninah ni rukuk sekadar subhanallah berserta dengan imam, maka dapatlah dia rakaat tersebut. Tapi kalau dia makmum Allahu Akbar rukuk, imam sami Allah, terus bangun, tak sempat tumakninah bersama dengan imam rukuk, maka tak dapat rakaat tersebut. Jadi dia rukuk, dia nak baca subhana rabbiyal azim, tiba-tiba imam sami Allahu liman hamidah, dalam hati dah ragu-ragu, adakah tumakninah, sempat tumakninah berserta dengan imam ataupun tidak. Kalau berserta dengan imam, dapatlah rakaat tersebut. Kalau tak sempat tumakninah rukuk bersama dengan imam, maka tak dapatlah rakaat tersebut. Maka di sini kita lihat, lepas imam beri salam, apakah dia perlu buat? Kerana sifat ragu-ragu tu masih lagi ada dalam diri, dapat rakaat ataupun tidak, dapat rakaat ataupun tidak tadi. Maka imam beri salam, dia bangun, tambah satu rakaat, menghilangkan rasa was-was tadi, dan dia disunatkan sujud sahwi. Sebab apa disunatkan sujud sahwi? Bukankah dulu kita dah bincangkan, setiap kesilapan, kesalahan yang berlaku di dalam solat jemaah, imam akan menanggung segala-galanya. Tetapi dalam masalah ini, mengapakah makmum disunatkan sujud sahwi? Kerana sifat ragu-ragu tersebut berpanjangan, sampai imam dah beri salam pun masih lagi dia tak hilang lagi rasa was-was, adakah dapat rakaat ataupun tidak. Dia tambah satu rakaat, maka dia sujud sahwi, kerana lepas imam beri salam masih lagi rasa was-was dan berpanjangan rasa ragu-ragu tersebut, sehingga terputus daripada imam dah beri salam dah, masih ada lagi, maka terus tambah satu rakaat dan sujud sahwi. Berbeza dengan orang yang rasa was-was, sempat rukuk tak sempat rukuk, tiba-tiba hilang rasa was-was, rasa ragu-ragu tersebut, dia yakin dia dapat tumakninah rukuk berserta dengan imam, maka tidak perlu untuk dia sujud sahwi. Itu perbezaan. Contoh-contoh kita dah bagi banyak mengenai kesalahan-kesalahan makmum, yang mana makmum buat yang tak perlu sujud sahwi. Okey, sekarang kita lihat ada beberapa masalah. Contoh di antara masalahnya adalah, contohnya membaca doa kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah kunut yang untuk sesebuah negara ditimpa musibah lah. Macam kita lihat pada zaman sebelum ini, pada awal 2000, tak salah saya lah, berlaku tsunami. Kalau waktu tu saya berada di Sarawak, jadi waktu tu Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak mewajibkan semua negeri Sarawak yang sembahyang Jumaat pada ketika itu mewajibkan kunut nazilah, membaca doa kunut nazilah untuk sembahyang Jumaat, untuk mangsa-mangsa tsunami. Okey. Dan sekarang pun kita ada juga kunut nazilah. Kalau kita lihat masalah Covid, contoh berpanjangan dan teruk satu hari, contohnya sampai 20,000, lebih 20,000 kes. Jadi itu satu musibah. Mana kes semakin teruk sehingga ramai yang mati, maka setiap kali kita sembahyang kita buat kunut nazilah. Cumanya dia dah bagi tahu jemaah dah,
hari ni sembahyang Jumaat rakaat yang kedua kita akan baca qunut nazilah. Jadi makmum semua tahulah. Jadi bila rakaat kedua sembahyang Jumaat dia tak sujud, dia akan baca qunut nazilah dulu selepas yang i'tidal. Tapi masalah imam terlupa. Dia yang bagi peringatan, dia terlupa. Dia ingatkan jemaah rakaat kedua ada qunut nazilah tapi dia tak ingat. Bila dia tak ingat, adakah disunatkan sujud sahwi ataupun tidak? Mengikut pendapat yang kuat, tak perlu. Tak perlu sujud sahwi. Sebab apa tak perlu sujud sahwi? Sebab apa tak perlu sujud sahwi? Kerana dia bukan satu kesalahan seperti qunut subuh. Dia qunut nazilah yang kita bawa datang. Satu lagi masalah, seseorang yang dalam bermusafir, dia niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar, 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Jadi dia sembahyang dah biasa sembahyang 4. Niatnya 2 tapi sembahyangnya 4 sebab terlupa yang dia niat qasar. Maka pada ketika itu adakah sembahyang dia sah? Maka 4 rakaat sembahyang zuhur walaupun niatnya lain, maka hukumnya sah. Sempurna sembahyang sah, tetapi dia perlu sujud sahwi dan lepas tu dia beri salam. Sebab apa dia perlu sujud sahwi? Sebab sepatutnya dia tak perlu sempurnakan 4 rakaat. Sepatutnya apa? Dia tidak perlu menyempurnakan 4 rakaat. Sebab dia niat 2 qasar. Sepatutnya cukup dengan 2 rakaat sahaja sembahyang zuhur, tetapi dia sembahyang 4 rakaat maka dikira sah, cuma sujud sahwi kerana terlupa. Kalau sengaja memang batal tu. Kalau sengaja, sebab mana boleh dia niat 2 tiba-tiba buat 4. Okey. Kemudian masalah yang berikutnya, seseorang yang sujud sembahyang, seseorang yang sembahyang dia duduk tasyahud, duduk tahiyat. Cuma dia tak ingat ni tahiyat awal ke tahiyat yang kedua, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Maka dia ragu-ragu. Bila ragu-ragu ni, apa yang dia buat? Dia kata aku ambil yang sikit lah, ambil yang sikit tahiyat awal lah. Terus bangun untuk rakaat yang ketiga. Kemudian baru teringat, betul lah, inilah rakaat yang ketiga. Ini tadi tu sujud, tadi tu adalah tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Makna lepas dia bangun daripada tahiyat awal, baru dia teringat. Teringat apa? Betul apa yang aku buat ni. Tadi adalah tahiyat awal bukan tahiyat akhir, dan sekarang ini aku berada pada rakaat yang ketiga. Adakah perlu sujud sahwi ataupun tidak? Maka hukumnya dia perlu sujud sahwi. Sebab ragu-ragu ini menyebabkan dia kena sujud sahwi. Macam kita ragu-ragu sembahyang 3 rakaat ke 4, 3 rakaat ke 4. Begitu juga tahiyat awal, tahiyat akhir, tapi bila dia dah bangun walaupun betul, tetap dikenakan sujud sahwi. Okey. Sekiranya dia teringat sebelum dia teringat bila sebelum dia duduk tahiyat awal, maka tak perlu sujud. Contohnya dia ketika dia rakaat yang kedua, dia sedang sujud yang kedua, rakaat kedua, sujud kedua. Sebelum dia duduk tahiyat, dia ragu-ragu, ini rakaat kedua ke 4 ni, aku nak buat tahiyat awal, tahiyat akhir ni. Tiba-tiba dia teringat, tahiyat awal. Terus dia memang dia teringat ni memang betul tahiyat awal, dia bangun dan duduk tahiyat awal, maka di akhir nanti sembahyang tidak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Sebelum dia melakukan suatu perkara, was-was, ragu-ragu telah hilang, maka tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia dah bangun duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, dia dah bangun dah, ketika mana dia buat perbuatan tersebut rasa ragu-ragu, lepas tu baru dia rasa betul, baru dia yakin, maka kena sujud sahwi. Tengok tempat yang kita ragu-ragu tersebut sebelum ataupun ketika. Kalau sebelum tak perlu sujud sahwi, kalau ketika itu maka disunatkan sujud sahwi. Okey. Sama juga situasi seseorang yang sedang sembahyang. Lepas selesai sembahyang, dia beri salam. Dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba rakaat kedua dia beri salam. Dia ingat rakaat keempat dia beri salam. Kemudian terus bangun sembahyang sunat pula. Dah sembahyang yang kedua pula terus bangun, Allahu Akbar, niat sembahyang sunat pula. Maka tiba-tiba dia yakin tadi tu dia terlupa, mungkin salah satu dia terlupa sujud ataupun apa-apa rukun yang terlupa dalam sembahyang pertama tadi. Maka tidak sah sembahyang kedua dia ni
li'annahu hina ahrama biha lam yakun kharaja min al-ula. Kerana sembahyang kedua dia tak sah. Sebab apa tak sah? Kerana dia tak keluar lagi daripada sembahyang pertama. Dia tidak keluar daripada sembahyang yang pertama. Sekiranya waktu pendek, maka dia boleh terus masuk kepada sembahyang yang kedua. Tadi rakaat yang kedua dia dah beri salam, terus sambung je Allahu Akbar rakaat yang ketiga. Walaupun dia dah start sembahyang kedua dah, dia batalkan, terus sambung rakaat yang ketiga. Sebab apa? Sembahyang yang pertama itu tidak sah kerana sembahyang pertama sah tapi tak habis lagi dah beri salam sebab terlupa. Dia dah start sembahyang kedua, dikira sembahyang kedua tu batal, terus start sembahyang yang pertama tadi, iaitu sambung saja, dan disunatkan dia untuk dia sujud sahwi. Tapi dengan syarat lah waktu yang pendek. Mungkin lepas takbiratul ihram Allahu Akbar, dia teringat sembahyang pertama tak habis lagi tadi. Tadi bukan tahiyat akhir, tahiyat awal tu. Jadi dia terus batal ke sembahyang kedua ni, dia sambung sembahyang yang pertama tadi. Okey. Dengan syarat waktunya pendek. Mungkin lepas takbiratul ihram tiba-tiba teringat, terus angkat balik Allahu Akbar untuk rakaat yang ketiga. Okey. Kemudian seseorang yang duduk selepas daripada dua sujud, sujud pertama duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, okey, lepas daripada sujud yang kedua dia bangun, dia duduk. Ini sembahyang 4 rakaat ni, dia menyangka bahawasanya annaha rakaatul ula wa jalasa bi niyyati jalsatil istirahah. Jadi dia bangun, dia niat dia nak duduk sekejap. Kita panggil duduk antara dua sujud sekejap sebelum kita bangun. Sebelum kita berdiri tegak, kita duduk sekejap. Tiba-tiba ini rakaat kedua ni. Maka bila rakaat kedua dia batalkan duduk antara dua sujud, dia terus tukar jadi tahiyat awal. Adakah perlu sujud sahwi? Maka tak perlu sujud sahwi lah. Sebab apa? Tak ada kesalahan apa-apa. Cuma dia niat dia bangun daripada sujud tadi untuk bangun terus. Duduklah sekejap. Saya sunat duduk sekejap antara dua sujud sebelum dia bangun rakaat yang berikutnya. Tiba-tiba ketika duduk sekejap dia teringat, ni rakaat kedua. Maka terus tak jadi duduk antara dua sujud, terus tukar jadi tahiyat. Maka hukumnya boleh dan tidak perlu sujud sahwi lah. Tidak perlu sujud sahwi. Masalah yang berikut ni sama dengan masalah yang awal saya bagi tahu tadi. Seseorang yang sembahyang 4 rakaat, dia sembahyangnya 4 rakaat, dia terlupa, kemudian dia bangun rakaat yang kelima. Sekiranya dia teringat sebelum daripada sujud, rakaat yang kelima dia teringat, tak kira ketika rukuk ke, ketika i'tidal ke, yang penting sebelum sujud, maka dia teringat ini betul rakaat yang kelima ni, terus duduk tahiyat, dan juga dia perlu disunatkan sujud sahwi dan beri salam. Ini adalah ijma' di kalangan ulama, sebulat suara di kalangan ulama, siapa yang teringat sebelum daripada sujud. Sebab ada ulama kata lepas sujud tu lain pula. Jadi sebelum daripada sujud dia teringat, maka sebulat suara di antara semua mazhab disunatkan sujud sahwi, dan terus jangan pula dia terus sujud duduk antara dua sujud, jangan terus dia duduk tahiyat akhir. Okay. Sekiranya dia teringat selepas sujud, maka mazhab kita Syafi'i sama juga, tak ada perbezaan, cuma berbeza dengan mazhab yang lain lah. Duduk terus. Pendek katanya, kesimpulannya, bila dia naik saja rakaat kelima, dia yakin itu rakaat kelima, terus duduk tahiyat, tak perlu dia rukuk, tak perlu dia i'tidal, tak perlu dia sujud, terus duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir sampai habis, kemudian dia sujud sahwi dan beri salam. Okey. Kemudian masalah orang yang masbuk. Orang yang masbuk ni, kalau kita lihat, dia berdiri selepas daripada salam imam, fa yusalli ma baqiya alaihi wa la yasjudu lis-sahwi, dan dia tidak perlu pun untuk sujud sahwi, tak perlu sujud sahwi. Al masbuq yaqumu ba'da salami imamihi fa yusalli ma baqiya alaihi wa la yasjudu lis-sahwi. Qala al-ulama kafatan illa ma ruwiya an ibni Umar wa ibn Zubair wa Abi Sa'id al-Khudri annahum qalu yasjud. Jadi untuk orang yang masbuk, selepas daripada dia berdiri selepas daripada imam memberi salam, maka dia sembahyang seperti yang baqi, adakah perlu sujud sahwi ataupun tidak?
perlu sujud sahwi. Dia adalah perlu sujud sahwi. Dia masalah orang yang masbuk ni satu benda. Dekat sini dia tak perlu sujud sahwi ni. Sebenarnya pendapat yang kuat perlu sujud sahwi. Walaupun ada khilaf pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang kuat adalah disunatkan sujud sahwi bagi orang yang masbuk. Okey. Contohnya saya jadi imam, tuan-tuan ikut belakang. Di antara salah seorang di kalangan tuan-tuan ada yang masbuk. Saya beri salam, orang yang masbuk tadi dia ikut saya sujud sahwi, dia sujud sahwi. Kemudian dia tambah rakaat yang dia masbuk tadi. Berapa rakaat? Kalau satu-satulah, kalau dua-dua lah. Kemudian lepas tahiyat akhir dia, disunatkan untuk dia sujud sekali lagi. Disunatkan untuk dia apa? Sujud sekali lagi. Sujud, kita panggil sujud sahwi sekali lagi. Maknanya dia 2 kali sujud sahwi. Bila 2 kali? Bersama dengan imam sekali. Kemudian sebelum dia beri salam, dia sujud sekali lagi. Sebab apa ya? Sebab kekurangan yang ada pada imam akan tular kepada sembahyang yang ada pada makmum. Kemudian orang yang masbuk tadi, datang pula orang baru mengikut kepada orang yang masbuk tadi. Maknanya orang masbuk tadi jadi imam, orang yang baru sampai jadi makmum. Orang yang baru sampai tadi, dia juga disunatkan sujud sahwi di akhir solat dia. Datang pula orang yang berikutnya menjadi makmum kepada orang yang tadi. Orang yang baru sampai tadi, yang mana baru sampai dia jadi makmum kepada imam yang masbuk, dia juga disunatkan sujud sahwi di akhir solat dia. Begitulah seterusnya. Maknanya imam sujud sahwi, dia pun sujud sahwi. Kemudian di akhir solat dia, kalau dia masbuk, dia sujud sahwi imam sujud sahwi, dia sujud sahwi. Kemudian di akhir solat dia, dia sujud sahwi sekali lagi. Faham Boleh faham Maksudnya, kalau saya jadi imam, makmum yang di belakang ada seorang masbuk, saya dah sujud sahwi, dia dah sujud bersama dengan saya. Dia masbuk 2 rakaat, dia tambah 2 rakaat, dan dia disunatkan sujud sahwi sekali lagi. Orang yang baru datang menjadikan dia sebagai imam, jadi dia sujud sahwi, orang yang baru sampai pun sujud sahwi sekali dengan dia. Orang yang baru sampai tadi pun masbuk juga 2 rakaat. Maka dia bangun tambah 2 rakaat, dan di akhir solat dia disunatkan dia sujud sahwi juga. Begitulah seterusnya. Kerana setiap kekurangan yang ada pada imam, dia akan pergi kepada makmum. Walaupun makmum tadi masbuk, kemudian orang yang masbuk tadi, orang lain pula ikut dia. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita lihat jemaah dah selesai semayang, ada orang baru sampai, maka orang yang baru sampai ini bukan seorang, sama ada 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang. Mana ramailah, sama ada 2 ataupun 3 ataupun 4. Adakah dia nak berjemaah dengan orang yang masbuk, lantik orang yang masbuk jadi imam? Mereka semua semayang belakang. Sebenarnya mengenai isu ini, ulama berbeza pendapat, ikhtilaf. Ada kata sembahyang di belakang seorang lebih baik berbanding dengan menjadikan makmum yang masbuk sebagai imam. Tapi kalau tuan-tuan datang 2 orang, 3 orang, jangan ikut orang masbuk, tuan-tuan buat jemaah sendirilah. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Tuan-tuan yang datang 2 orang, baru sampai surau 2 orang, tengok sembahyang dah habis dah, tapi ada orang masbuk, baru bangun rakaatnya dia tertinggal, ada 1 rakaat ataupun 2 rakaat. Kita yang datang 2 orang ni tak perlulah melantik dia sebagai imam. Bahkan kita sembahyang asing, kita buat jemaah baru. Itu lebih baik. Melainkan kalau tuan-tuan seorang, ambillah orang yang masbuk sebagai imam. Kalau seorang, walaupun di sana ada perbezaan di kalangan ulama, ada yang tak apa setuju, tapi tak apa, mazhab Syafi'i kita, kalau dah seorang, ambillah orang masbuk sebagai imam. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai sujud sahwi ni, hukum dia apa? Hukum dia adalah sunat. Bila hukum sunat, kita tak boleh menampung perkara yang fardu. Contoh,
tuan-tuan tak baca Fatihah. Oh, tak apa tak baca Fatihah, tak apa sujud sahwi ya. Kita tak boleh sujud sahwi. Sebab apa? Sebab sujud sahwi itu sendiri sunat, bagaimana dia punya level tinggi boleh tampung benda yang fardu. Jadi sebab itu sujud sahwi tidak boleh menampung benda yang fardu. Perkara yang fardu mesti kena buat. Perkara yang rukun dalam sembahyang mesti kena buat. Sujud sahwi dia sekadar untuk menampung kekurangan, tapi dia tak kuat. Dia tak boleh mengganti ke tempat fardu. Sebab itu sesiapa yang tertinggal Fatihah, contoh bersama dengan imam, rakaat pertama ke kedua ke, tak kira sembahyang apa, tiba-tiba dia khayal tak ingat baca Fatihah, imam rukuk dia pun rukuk, tiba-tiba teringat tak baca Fatihah tadi, maka lepas imam beri salam bangun. Tak boleh dia kata tak apa lepas imam beri salam saya tak boleh sujud sahwi lah. Sebab apa? Ustaz kata imam sebagai garantor, domin. Bila imam sebagai penjamin, maka tak perlu dah sujud sahwi. Itu kalau kesalahan, ada beberapa kesalahan yang kita akan senaraikan. Tetapi kesalahan tersebut lebih kepada berbentuk sunat. Ataupun kesalahan yang tidak membatalkan solat. Tapi perkara yang wajib tidak kena buat. Itu adalah perkara yang fardu. Okey. Cuma dia berbeza lah dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi tinggal Fatihah tak apa. Mazhab Hanafi tinggal Fatihah disunatkan, tinggal Fatihah wajib sujud sahwi. Sebab apa wajib? Sebab bacaan Fatihah dalam mazhab Hanafi wajib. Hukum sujud sahwi pun wajib. Jadi sesuai lah. Sesuai. Makna apakah hukum sujud sahwi mazhab Hanafi? Wajib. Bacaan Fatihah wajib. Maka bila tak baca Fatihah, mazhab Hanafi wajib sujud sahwi. Sebab dia hukum wajib sama wajib. Kita hukum sujud sahwi itu sunat. Jadi tak baca Fatihah tu wajib. Jadi tak sampai level dia. Tak boleh nak tampung. Sebab benda Fatihah ni tinggi. Yang sujud sahwi ni sunat. Okey. Cuma dari sudut term istilah yang digunakan dalam mazhab Hanafi, wajib tu adalah perkara yang bawah daripada fardu. Kalau kita sebut mazhab kita Syafi'i, apa itu fardu, apa itu rukun, apa itu wajib, semua benda sama. Semua benda sama. Dalam mazhab Hanafi, fardu paling tinggi, nombor 2 wajib, nombor 3 baru sunat. Jadi mereka letak tempat tu lain-lain. Sebab tu bila baca Fatihah, mazhab Hanafi wajib ke fardu? Dia wajib. Wajib tu di bawah sikit daripada apa? Daripada fardu. Mazhab Hanafi lah. Sebab tu dia tak baca Fatihah pun sah. Sebab dia boleh tampung sujud sahwi. Kita pun wajib, tapi wajib kita sama dengan fardu. Itu perbezaan term lah. Okey. Dan mazhab Hanafi ni juga dia masalah untuk meninggalkan perkara yang wajib, yang dituntut untuk sujud sahwi lebih banyak pada mazhab Syafi'i. Ada 11 banyak. Semayang Zuhur baca kuat sujud sahwi, semayang Maghrib baca perlahan sujud sahwi. Tak baca surah selepas daripada baca Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua sujud sahwi. Itu mazhab Hanafi lah. Jadi sebab itu walaupun kita tak bincang panjang lah tentang mazhab Hanafi, tapi itu antara, jangan tuan-tuan keliru. Sebab apa? Sebahagian di kalangan kita dia keliru. Sebenarnya keliru tu kita tak tahu, mungkin dia dengar yang mazhab Hanafi punya, jadi dia bawa sampai ke mazhab Syafi'i pun dia bagi, pukul sama rata semua. Okey. Jadi sebenarnya yang mazhab Hanafi dia lain, mazhab Syafi'i dia lain. Dia ada perbezaan lah. Ada apa-apa soalan lah? Kemudian tak ada kita nak bincang tentang duduk. Bila sebut tentang duduk, tuan-tuan, bila sebut sujud sahwi adalah selepas daripada tahiyat akhir. Ketika duduk tahiyat akhir. Selepas duduk tahiyat akhir tu, sebelum memberi salam, maka disunatkan sujud sahwi. Okey. Cuma duduk tu bagaimana? Duduk tahiyat akhir ni tuan-tuan tahu, duduk tawarruk, seperti duduk bersimpuh kita panggil. Duduk apa? Duduk bersimpuh. Macam orang perempuan duduklah selalunya ketika makan. Jadi itu kita panggil duduk tahiyat akhir. Tapi duduk tersebut akan bertukar. Posisi duduk tu akan tukar menjadi duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Itu lebih dituntut dan disunatkan bagi yang selepasnya ada
sujud sahwi. Nampak Maksudnya pendek kata beginilah. Setiap tahiyat akhir bukan duduk bersimpuh. Sekiranya selepasnya diiringi dengan sujud sahwi, duduk antara dua sujud. Baru ni saya semayang di Masjid Ansar lah. Saya ada menikah kawan sebelum Zuhur, selepas Zuhur. Jadi tengah-tengah tu saya ada semayang Zuhur. Saya semayang Zuhur. Jadi saya duduk antara dua sujud macam biasa. Kita pacakkan kita sebab mudah. Saya lebih suka pacakkan kaki dua-dua ni. Mana punggung kita duduk di atas tumit kita dua-dua. Jadi lepas semayang, ada pakcik tu gosok baju saya, lengan saya. Dia kata, "Dek, ya." Mungkin dia tak tahu saya juru apa? Juru nikah masjid tu, tak apalah. Dia kata, "Semayang tu salah tu." Saya kata, "Salah kat mana tu?" Dia kata, "Kaki tu duduk betul macam ni. Duduk tahiyat, duduk antara dua sujud yang betul macam ni. Macam kita duduk biasalah." Cuma saya kata, "Okey, tak apalah." Saya diamlah. Dia kata, "Cuba tanya ustaz-ustaz depan tu. Ustaz-ustaz imam-imam depan tu, tanya tu. Duduk yang betul macam ni." Okey, tak apa. Lepas tu saya tanya dia, macam kalau duduk macam ni, dia kata duduk macam awak buat ni salah. Saya kata, "Betul ke salah?" Dia kata salah. Lepas tu saya kata, "Pakcik, lepas saya bagi dia peluang dia cakap, saya pula jawab." Saya kata sebenarnya macam ni, dalam duduk ni ada dua duduk antara dua sujud. Satu nama duduk iqa'. Duduk iqa' ni ada yang sunat, ada yang makruh. Duduk yang saya duduk ni sunat, tidak makruh. Jadi pakcik tu pelik. Dia ni hurai apa ni? Jadi saya kata saya duduk ni sudut sunat. Dia kata, "Sunat?" Dia kata, "Tak ada mana-mana orang kat masjid ni buat macam awak buat." Dia jadikan hujah orang buat. Bila orang buat, itu yang betul. Yang orang tak ada seorang pun buat, dia nampak lain, maknanya benda tu salah. Cara pegangan macam tu pun sudah salah. Cara dia berpegang, cara dia berhujah tu salah. Sebab apa? Bila tak ada orang buat, dikira salah. Jadi pandangan tersebut, kita bukan tengok orang buat, orang tak buat. Kita ada panduan kita, maka itu betul. Jadi saya kata duduk macam ni adalah sunat, tapi tak afdal. Yang afdal ni duduk macam pakcik buat. Dia kata tak apalah, cukup. Dia kata tak apa, cukup. Saya pun tak apalah, kita cerita benda yang benar. Dia nak terima, tak nak terima, sudahlah. Sebab saya suka juga memenangi sembang orang tua-tua. Dia dah umur 60-70 dah kot, dah tua dah, tak apalah. Kita nak cerita benda benar, dia tak nak terima, tak apalah. Teringat satu kisah, mungkin saya baca cerita sebelum ni. Ada satu surau jadi imam. Dia baca apa? Allahumma ajirna minan nar. Saya kata, saya tengok, boleh matikan aircon belakang, sejuk sangat. Jadi saya kata, ajirna sebab apa? Panjang tu. Saya kata, ajirna tu maksud apa tu? Dia kata, tak tahu, tapi guru saya belajar, guru saya ajirna. Saya kata, ajirna tu maksudnya, ya Allah, tempahkanlah api neraka untuk aku. Saya kata, ajirna tu maksud tempah api neraka, tempahkan untuk aku. Sebenarnya ajirna, tu pendek kan, makna jauhkan aku daripada api neraka. Tak adalah, saya belajar dengan guru saya, takkan guru saya salah. Saya pun tak apalah. Dia berhujah pun salah juga. Dia kata guru dia. Guru kadang-kadang memang betul, orang yang dengar tu salah. Jadi dia boleh salahkan guru dia. Dia kata saya ambil daripada guru saya macam ni. Tak apalah. Saya kata untuk pengetahuan pakcik lah, untuk pengetahuan imam. Saya kata untuk pengetahuan imam, yang setahu saya, Allahumma ajirna, tu pendek kan. Kalau baca tu panjang, maknanya tempah api neraka untuk aku. Tapi tak apalah. Dia kata tak, saya ambil dengan guru saya untuk okey. Tak apalah. Lepas minggu depan, dia lupa pesanan guru dia. Dia pendek balik, Allahumma ajirna minan nar. Saya pun biarlah. Takkan saya nak jumpa sekali lagi. Kalau jumpa sekali lagi nanti mengamuk pula dia. Jadi saya biar je. Maknanya dia kata pesanan guru dia, tu panjangkan, ajirna minan nar. Bila datang minggu depan, saya semayang kat surau tu sekali lagi, dia pendekkan ajirna min. Tu jadi pendek lah. Maknanya dia tak dengar cakap guru dia. Dia telah berlaku derhaka pada guru dia. Guru dia kata tu panjang, dia pendekkan. Jadi itu pun cara hujah salah. Sebab apa? Dia ikut guru kata. Mungkin guru tu sebut betul, dia yang faham salah kot. Okey. Itu cara duduk lah. Kemudian kita nak bincang lagi pada hari ini mengenai dengan
perkara yang penting juga, iaitu mengenai dengan imam. Kadang-kadang berlaku celaru juga imam. Bukan imam tu celaru, kadang dia mencelarukan jemaah makmum disebabkan mungkin imam terlupa ke, atau imam mazhab yang lain ke. Jadi di sini kita lihat apa dia, sekiranya imam dia tak sujud tau sebelum beri salam, dia jadi imam, dia buat kesilapan, tapi dia sujud tu selepas daripada salam. Ini keliru ni. Orang yang masbuk ada belakang, orang masbuk dia keliru, aku nak bangun ke nak ikut imam ni, tadi dah beri salam dah. Orang yang duduk kat belakang masbuk, dia kata tadi dah beri salam, aku dah bangun lah, tiba-tiba dia sujud sahwi pula. Aku nak sujud sahwi ikut imam ke, aku nak teruskan sembahyang aku je? Jadi berlaku kecelaruan. Sebab apa? Sama ada imam tu mazhab lain, ataupun imam tu nak menguji jemaah makmum dia, sama ada taat kepada dia ataupun derhaka kepada dia. Okey, kita lihat, sekiranya imam dia tak sujud, lam yasjud al-masbuq fi akhir salatil imam, maka orang yang masbuk pun dia tak sujudlah di akhir solat imam. Sebab imam tak sujud, dekat orang masbuk dia nak sujud. Orang masbuk tak boleh sujud sebab imam tak sujud. Kalau dia sujud, jadi tak sah. Sebab apa? Sebab orang yang masbuk dia ada rakaat lagi yang perlu tambah. Sujud sahwi ni untuk di akhir solat, tak ada istilah sujud sahwi di tengah-tengah solat. Orang yang masbuk, sebab apa dia nak sujud sahwi? Dia tak habis solat lagi, tak habis rakaat lagi, dia kena habiskan rakaat dia dulu. Okey, jadi untuk orang yang masbuk, imam tak sujud sahwi, dia tak perlulah sujud sahwi. Dia tak perlu sujud sahwi pada ketika itulah, pada ketika dia ikut imam tu. Wa yasjud fi akhir salati nafsihi ala al-mazhab, tetapi makmum yang masbuk tadi disunatkan untuk dia sujud sahwi di akhir solat dia, di akhir solat dia. Macam kita bagi tahu tadilah, imam sujud sahwi, makmum pun sujud sahwi sekali dengan imam. Lepas tu makmum yang masbuk, lepas dia sujud sahwi bersama imam, dia tambah rakaat macam biasa. Berapa rakaat dia tertinggal, dia top up balik lah. Lepas tu disunatkan dia sujud sahwi sekali lagi. Itu perkara biasalah yang kita bincangkan awal-awal tadi. Okey, jadi sekarang ni masalahnya, imam tak sujud, tak sujud sahwi, makmum yang masbuk tak perlu sujud lah. Dia top up balik semayang dia, yang mana yang dia tertinggal di akhir solat, maka dia sujud sahwi. Okey, itu gambaran pertama. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Untuk sujud sahwi ni, imam tak buat. Imam tak buat sujud sahwi, makmum disunatkan buat ataupun tidak? Makna makmum derhaka kepada imam. Sebab apa digunakan derhaka kepada imam? Sebab dia tak ikut imam. Imam lepas fil alamin innaka hamidum majid, sedangkan dia tak baca doa kunut tu imam tadi subuh, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum nak sujud sahwi ke tak? Ataupun saya ikut imam je, imam tak buat, saya tak buat lah. Makmum disunatkan sujud sahwi. Tuan-tuan kena faham satu istilah yang penting. Setiap kesalahan makmum, imam akan tanggung, tak perlu sujud sahwi. Tapi setiap kesalahan imam, makmum tak akan tanggung, dan disunatkan dua-dua sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, makmum disunatkan sujud sahwi. Sebab apa imam tak sujud sahwi, makmum disunatkan sujud sahwi? Kerana kecacatan sembahyang imam akan masuk, akan meresap dalam sembahyang makmum. Sebab itu dia juga kena sujud sahwi. Okey, ya. Benda tu memang ada terjadi di sebuah ni lah. Kadang-kadang imam lupa sahwi, lupa kunut. Jadi saya kata lebih afdal kita sujud sahwi. Sujud sahwi lepas dia bagi salam tu. Lepas dia bagi salam lah. Sebab kalau tak beri salam, kita tak boleh sujud sahwi. Kemungkinan dia buat. Sebab kalau kita sebelum imam beri salam, kita tak boleh sujud sahwi, sebab kita masih ikut imam. Kemungkinan dia nak sujud sahwi, cuma tahiyat dia tu lama sikit, dia baca doa panjang sikit selepas tahiyat akhir. Jadi kita ingatkan dia sujud sahwi, dia tak sujud sahwi.
Bila tak sujud sahwi, kita sebagai makmum sunat kita buat sujud sahwi, jangan beri salam, jangan ikut imam. Sunat. Kita tak buat. Tapi kita kekurangan sajalah, tak ada. Sebagai kekurangan lah. Cuma dia, apa kita panggil, bila mana imam tak buat, maka kita buat, dan tak perlu niat mufaraqah. Sebab orang kata perlu niat mufaraqah ke tidak? Sebab apa? Sebab kita tak ikut imam ni. Bila kita tak ikut imam, kena niat mufaraqah. Mufaraqah tu maksudnya keluar daripada ikut imam, tak nak ikut imam. Niat dalam hati, aku tak nak ikut imam. Adakah perlu niat begitu ataupun tidak? Tak. Tuan-tuan nak niat mufaraqah apa lagi? Sebab apa? Sebab imam dah beri salam dah. Imam dah habis dah sembahyang. Kita tak ikut dia apa-apa, dia dah habis dah. Jadi kita sembahyang, kita sujud sahwi, tak perlu niat mufaraqah apa-apa. Sebab kita dah terpisah dengan imam dah. Imam dah beri salam. Imam dah beri salam, tak ada hubungan lagi dengan kita. Setiap kesalahan selepas itu imam tak ada tanggung lagi dah. Kita tanggung sendiri. Okey. Apa dia? Sujud sahwi selepas imam beri salam. Cuma ada masalah, satu lagi masalah. Imam beri salam. Imam beri salam, kita sujud sahwi, tengok imam sujud sahwi pula. Kacau kita. Imam dia beri salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sujud sahwi. Tiba-tiba imam sujud sahwi. Imam ikut makmum, bukan makmum ikut imam. Cuma kita kena lihatlah, kemungkinan imam tadi dia sujud selepas sembahyang, kemungkinan dia mazhab lain. Dia bukan mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanafi ataupun mazhab lain lah. Sujud selepas daripada memberi salam. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, dia mazhab Syafi'i, cuma dia tak teringat. Tapi bila dia jeling tengok orang belakang sujud sahwi, dia pun sujudlah sahwi sebab dia tahu dia tertinggal tadi. Sebab mazhab Syafi'i kan boleh sujud sahwi selepas salam dengan syarat dia dia terlupa. Okey. Jadi di sini kita lihat perbahasan di kalangan ulama kita mazhab Syafi'i, iaitu apabila imam dia terlupa, idza sahal imam qabla iqtida'il ma'mum as-sahih al-mansus annahu yulhiquhu hukmu sahwihi fa 'ala hadha in sajada al-imam sajada ma'ahu wa hal yu'iduhu al-masbuq fi akhir salatihi. Okey, ini masalah mengenai imam terlupa. Imam terlupa sebelum makmum ikut dia. Adakah makmum kena sujud sahwi tak? Ya, kena. Contoh, saya jadi makmum, seorang jadi imam. Saya sampai ni dah tahiyat akhir dah pun. Dah tahiyat akhir dah. Imam sujud sahwi. Sebab apa sujud sahwi tak baca doa kunut? Tapi saya dah datang ketika tahiyat akhir. Ketika imam lupa, saya tak ada. Saya datang lambat. Jadi lepas imam beri salam, imam sujud sahwi, kemudian imam beri salam, saya ikutlah imam sujud sahwi, beri salam, sujud sahwi, kemudian imam beri salam, saya bangun. Nampak Saya datang, imam tahiyat akhir. Saya datang, imam tahiyat akhir sembahyang subuh. Imam sujud sahwi. Sebab apa? Tak buat kunut subuh. Saya pun sujudlah sahwi sekali dengan imam. Saya pun tak tahu sebab apa imam sujud sahwi, kemungkinan tak buat kunut subuh lah kot. Jadi saya sujud. Imam bangun daripada sujud sahwi, 2 kali sujud, imam beri salam, saya bangun tambah 2 rakaat. Adakah disunatkan saya untuk sujud sahwi sekali lagi? Ya, seperti mana awal-awal kita bincang, walaupun saya tak tahu apa kesalahan imam tadi. Walaupun saya masuk sebelum kesalahan imam tadi, tetap disunatkan saya sujud sahwi, ulangi sujud sahwi sekali lagi. Okey. Kemudian kita lihat masalah yang kedua. Apa dia? Yang saya bagi tahu tadi. Walau sallamal imam, kalaulah imam beri salam, kemudian imam sujud. Imam beri salam, kemudian imam sujud. Makmum ada yang sujud, ada yang belum sujud. Sekarang ni kita lihat, kalau orang tanya, kalau imam beri salam, imam sujud sahwi, kita ni macam mana makmum? Kita tak boleh bagi satu jawapan. Dia ada banyak. Kita kena lihat. Jawapan pertama, sekiranya makmum beri salam sekali dengan imam. Sebab apa makmum beri salam? Tanya balik. Sebab apa makmum beri salam? Ikut imam.
Saya pun terlupa, imam beri salam, saya beri salam lah. Mana saya nak tahu sujud sahwi ke tak, saya ikut imam je. Untuk orang macam ni dia boleh ikut imam. Sebab apa? Sebab dia mana tahu sama ada dia tak tahu ataupun dia terlupa sujud sahwi tadi. Jadi imam beri salam, dia pun beri salam. Imam sujud sahwi, dia pun sujud sahwi sekali dengan imam. Tapi kalau makmum tadi, imam beri salam, dia pun beri salam. Imam sujud, dia tak sujud. Apa hukum dia? Maka sekiranya imam sujud, dia tak sujud, maka sembahyang dia batal. Sembahyang dia batal. Sebab dia fa illam yuwafiqhu fa fi butlanihi salatu wajhan. Sembahyang dia batal. Tapi itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata batal, ada yang tidak batal. Ada yang batal, ada yang tidak batal. Mengenai dengan makmum, imam beri salam, dia beri salam. Imam sujud sahwi lepas tu, yang makmum tadi tak nak sujud. Ada dua pandangan di kalangan ulama. Ada yang kata batal, ada yang kata tidak batal. Dan setahu saya pendapat yang kuat, apa yang setahu saya lah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, sembahyang dia batal sebab tak nak ikut imam. Okey, sekiranya makmum dia beri salam dengan sengaja, walaupun dia tahu imam ni tertinggal doa kunut tadi, imam tak buat sujud sahwi, imam beri salam, dia kata imam beri salam, aku pun beri salam lah, malah nak sujud sahwi. Dia beri salam dengan sengaja. Maka hukum orang seperti ini, dia tidak wajib untuk mengikut imam. Idza ada ila sujud, apabila imam sujud selepas salam, lianna salamahu abdan yatadamma inqita'il qudwah. Okey, bila mana imam beri salam, dia pun beri salam dengan imam, tapi dia beri salam secara sengaja. Sengaja tu maksudnya dia tahu sepatut kena sujud sahwi, tapi sebab dia tak nak sujud sahwi, dia malas sujud sahwi, sebab imam tak buat, dia pun malas nak buat. Jadi untuk orang seperti ini tak wajib untuk dia ikut imam, kerana telah terputus keterikatan imam dan juga makmum. Okey, kalaulah masalah jawapan yang kedua, jawapan yang ketiga lah. Jawapan yang pertama, makmum tadi beri salam dengan sengaja, beri salam dengan tidak sengaja, makna terlupa sujud sahwi. Yang kedua, makmum tadi beri salam dengan sengaja, dia malas sujud sahwi. Jawapan yang ketiga, kalaulah makmum tak beri salam lagi, maka fa'adal imam liyasjud, imam pun sujud. Fa in ada ba'da an sajadal makmum, sekiranya imam sujud selepas daripada makmum sujud, maka makmum tak perlu ikuti imam, kerana telah terputus qudwah, ikutan antara imam dan juga makmum. Jadi dia tak perlu ikut imam, dia tidak perlu ikut imam. Wa in ada qabla sujudil makmum, maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah tidak harus untuk mengikut imam, bahkan dia sembahyang seorang. Di sini ada dua. Mana ada jawapan di sini, dia bagi jawapan yang ketiga dan juga jawapan yang keempat. Apa dia? Jawapan yang ketiga, imam beri salam, makmum belum beri salam. Cuma makmum sujud dulu. Sebab makmum tak tahu imam nak sujud lepas salam, makmum sujud dulu. Bila makmum sujud dulu, tiba-tiba lepas tu baru imam sujud. Adakah makmum perlu ikut imam? Tak perlu ikut imam. Dia habiskan sujud, dia bangun, duduk antara dua sujud, dia sujud sekali lagi, dia beri salam macam biasa, tak perlu ikut imam. Sebab dah terputus ikatan. Yang nombor 4 ni, apa dia? Sekiranya makmum, imam dah beri salam, dia tak beri salam lagi, dan dia tak sujud lagi, dia tak beri salam dan dia belum sujud. Lepas tu imam beri salam, dia tak beri salam, imam sujud, adakah wajib dia ikut imam ataupun tidak? Maka hukumnya tidak harus untuk dia mengikut imam, bahkan dia kena sujud seorang dan juga dia beri salam seperti biasa. Boleh faham Ada 4 gambaran. Nampak Haji Kasim dah pening tu? Nampak saya macam nak makan saya lah. Dia 4. Contoh saya buat kesimpulan lah. Saya buat kesimpulan tadi 4. Apa dia? Kalau imam beri salam, lepas tu imam sujud. Jadi ada 4 situasi makmum.
Situasi yang pertama, makmum ni dia beri salam. Dia beri salam sekali dengan imam. Lepas daripada dia beri salam, imam sujud, maka kita lihat kalau dia beri salam dengan sengaja, maka dia tidak ada bila dia beri salam yang pertama dengan sengaja ke tidak, dia beri salam dengan terlupa. Maknanya imam beri salam, dia beri salam, terlupa kata nak sujud sahwi, imam sujud, maka dia kena sujud. Yang kedua, imam beri salam, makmum yang kedua ni, situasi kedua, makmum ni pun beri salam juga, sama, dia beri salam, cumanya dia beri salam sengaja. Bila beri salam sengaja, memang dia niat tak nak sujud, maka telah terputus ikatan, maka tak perlu sujud lagi. Yang situasi ketiga keempat adalah yang belum beri salam. Situasi pertama kedua, imam beri salam, mereka dua beri salam, sama, cuma perbezaan situasi pertama kedua, beri salam sengaja ataupun tak sengaja, itu je. Situasi yang ketiga keempat, imam beri salam, mereka makmum ni tak beri salam lagi. Bila imam sujud, situasi yang ketiga, makmum dah sujud, baru imam sujud. Sebab imam dah beri salam, makmum sujud lah. Sebab dia nak sujud sahwi, imam tak buat, rupanya imam buat lepas salam. Jadi dia kena selesaikan sendiri, tak boleh ikut imam. Situasi yang keempat, sama macam tadi juga, imam beri salam, dia tak beri salam lagi. Cumanya bila imam sujud, adakah perlu dia ikut imam ataupun tidak? Jawapannya tak perlu ikut imam. Bahkan dia sujud sendiri, habiskan semayang sendiri, tak boleh ikut imam. Dia habiskan sujud, dia buat sujud sahwi sendiri lah, tak ada terikat dengan imam apa-apa. Okey, boleh ada 4 situasi lah. Jadi boleh terpakai kepada sama ada yang bermazhab Syafi'i yang buat sujud sahwi lepas daripada salam, ataupun mazhab-mazhab yang lain. Bila sebut tentang bagaimana situasi makmum, bila imam memberi salam, membuat sujud sahwi selepas salam, ada 4 situasi. 2 situasi adalah makmum beri salam, 2 situasi lagi makmum tak beri salam lagi. Okey. Semua situasi ya. solat tidak batal ya? Yang mana tu? Semua situasi yang katakan imam betul begitu, solat tak batal. Adakah jemaah itu yang berjemaah itu yang kalau tidak jemaah tidak? Macam mana? Contoh dalam situasi kedua, kita tak Tidak ikut imam. solat kita Sah. tapi adakah kita berjemaah Untuk dapat apa? dapat ke tak dapat? Fadilat. Fadilat jemaah dapat. Fadilat jemaah dapat. Sebab fadilat jemaah ni, contohnya tuan-tuan sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba sembahyang 4 rakaat sembahyang Zuhur, imam seorang, makmum seorang, tiba-tiba imam terkentut batal sembahyang, tuan-tuan habiskan sembahyang seorang, dapat pahala juga. Sebab apa? Terputus jemaah dengan sebab keuzuran. Uzur lah, sebab imam batal sembahyang, imam batal, tapi pahala tetap dapat. Contohnya imam tak buat tahiyat awal, tuan-tuan yang belakang makmum niat mufaraqah, tak nak ikut imam, aku sembahyang seorang, sebab imam tak buat sembahyang, tak buat sujud, tak buat tahiyat awal, pahala jemaah tetap dapat. Sebab apa? Sebab itu dipanggil sebagai mufaraqah disebabkan keuzuran. Tak nak ikut imam disebabkan keuzuran. Sebab tahiyat awal ni dia antara benda besar, sebab dia sunat abad, dia hampir kepada wajib. Jadi kalau imam tak buat, boleh kita niat tak nak ikut imam, mufaraqah, pahala tetap dapat separuh ke penuh? Dapat penuh, sebab kita tinggalkan imam dengan sebab keuzuran. Kalau tanpa keuzuran, dia tak akan dapat apa-apa lah. Contoh, saya tak nak ikut imam lah. Sebab apa? Imam baca laju sangat. Itu tak ada kena-mengena. Imam baca laju, kamu baca lah pelan-pelan. Kamu baca pelan-pelan, tak apa. Ataupun imam ni ada masalah peribadi, kita dia ni imam, aku tak nak ikut lah, tak nak ikut. Kalau dia imam, aku tak nak ikut. Jadi itu tak dapat pahala berjemaah. Contoh, dia sembahyang jemaah, dia duduk soh nombor 10 belakang, dia tak tahu siapa jadi imam.
tiba-tiba dengar bacaan, ini aku kenal ni orang ni, memang aku tak nak jadi makmum dia, niat mufaraqah, maka tak dapat pahala jemaah, sebab bukan tanpa keuzuran. Dia ada dua, sama ada keuzuran ataupun tanpa keuzuran. Itu kita akan bincang dalam bab yang lain mengenai dengan solat jemaah, dalam bab solat jemaah. Okey, tapi situasi yang pertama tu batal tu. Sebab apa? Dia beri salam sekali dengan imam, ikut imam, tiba-tiba bila imam sujud dia tak nak sujud, batal. Sebab batal. Sebab apa? Sebab dia ikut imam, tiba-tiba dia tak nak sujud, maka batal sembahyang. Situasi kedua, sebab dia memang dah sengaja awal-awal lagi, dia memang tahu sujud tapi dia memang tak nak sujud, jadi itu memang tidak batal, terputus ikatan. Tapi masalah yang pertama tu ada dua pendapat lah sebenarnya. Ada yang kata batal, ada yang kata tidak batal. Yang kata tidak batal sebab apa? Sebab imam dah beri salam, makmum pun dah beri salam, dah habis lah cerita, dah habislah keterikatan makmum imam tu, dah tidak ada kena mengenalah imam makmum. Ada yang kata begitu juga. Cuma kesimpulan dia adalah yang 4 tadilah, kita kena ingat tu. Okey. Kemudian kalaulah imam dia berhadas selepas dia lupa dia berhadas ataupun dia batal sembahyang dia, maka makmum ni kena sempurnakan solat, kena sujud sahwi. Apa dia? Contohnya, imam sembahyang rakaat kedua, imam tak buat sujud sahwi, imam tak buat doa kunut. Sembahyang subuh rakaat kedua tak buat doa kunut, tiba-tiba imam nak sujud, terkentut, batal imam keluar, orang belakang ganti dia jadi imam. Orang belakang ganti, adakah disunatkan sujud sahwi? Sunat. Walaupun bukan dia yang buat, imam yang buat, dia ganti ke tempat imam, tetap dia kena sujud sahwi, sama juga, disunatkan sujud sahwi, sama. Sebab sembahyang tu telah jadi cacat, telah jadi apa? Cacat. Okey. Kemudian sekiranya imam bangun pada rakaat yang kelima terlupa, makmum dah niat mufaraqah dah. Selepas imam sampai ke had rukuk, nak berdiri ke rakaat yang kelima. Okey, maka makmum pada ketika itu adalah disunatkan sujud sahwi. Sekiranya sebelum imam bangun makmum dah niat mufaraqah, maka tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Nampak? Okey. Tuan-tuan pening kepala sekarang, tapi tak apa, tengok sembahyang zuhur 4 rakaat. 4 rakaat sembahyang zuhur. Tiba-tiba imam naik rakaat yang kelima. Imam belum naik penuh lagi. Belum sampai separuh lagi. Baru nak angkat punggung. Kita dah niat mufaraqah dengan imam. Nampak imam lain nak naik rakaat yang kelima ni, niat mufaraqah, maka tak disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau imam dah naik, dah sampai ke tahap rukuk dah, nak hampir ke berdiri dah, baru kita niat mufaraqah, maka tetap disunatkan sujud sahwi. Disunatkan apa? Sujud sahwi. Bila imam naik ke rakaat kelima, kita ada dua pilihan sebenarnya, sama ada nak niat mufaraqah ke atau nak tunggu tahiyat. Tuan-tuan, macam mana satu situasi kalau kita masbuk sembahyang zuhur, imam naik rakaat kelima, kita masbuk satu rakaat. Sembahyang zuhur kan 4 rakaat, kita sempat 3 rakaat, satu lagi kita tak sempat, satu rakaat kita tak sempat. Imam pula sembahyang 5 rakaat sembahyang zuhur. Macam mana kita nak buat? Kita nak ikut imam ke macam mana? Tuan-tuan ada tak? Siapa yang tahu? Tak, bukan jarang jadi. Kalau kita masbuk, memang akan jadi ya. Sebab kalau yang kita biasa dengar je, kita semayang, imam naik rakaat kelima, kita tunggu je lah rakaat keempat. Tunggu, tak perlu kita ikut imam. Itu pilihan kita pertama, kita tunggu je sampai imam habis rakaat kelima. Ataupun cara kedua, kita nak mufaraqah, tak nak ikut imam lah, aku baca tahiyat, aku beri salam sendiri. Itu cara. Tapi masalah orang masbuk, cara dia macam ni, dia kata apa tau, imam dah naik rakaat kelima, aku naik terus lah rakaat kelima. Alang-alang tu
Imam sembahyang 5 rakaat, aku sembahyang 4 rakaat. Jadi hukum kalau makmumnya masbuk tahu ini imam rakaat kelima, maka hukumnya tak sah dia ikut imam. Sebab itu rakaat tambahan tak ada kena-mengena dengan sembahyang zuhur. Rakaat tambahan. Macam mana dia boleh tahu? Kalaulah yang sembahyang ni 4 sof, 3 sof semua duduk, imam seorang berdiri, mestilah dia tahu makmum mesti betul, imam yang salah. 3 sof semua pakat duduk, dia seorang je berdiri. Jadi dia tak boleh ikut. Dia kena duduk. Apa dia perlu buat? Makmum yang masbuk, dia duduklah. Duduk, tunggu sampai imam duduk tahiyat akhir. Lepas imam beri salam, baru dia bangun, tambah rakaat yang dia masbuk. Tapi kalau dia tak tahu, dia ikut je lah imam. Sebab kadang-kadang sembahyang jemaah ramai, 2 sof, 3 sof, seorang pun tak tahu ini imam sembahyang berapa rakaat tadi. Betul lah rasa. Rasanya dah betul lah, padahal imam naik rakaat sembahyang maghrib 4 rakaat, dia kata rasa macam dah betul lah 3 rakaat. Okey, cukup sekadar dulu. Ada apa-apa soalan? Ada soalan apa? Ustaz, dia tadi tu Ustaz, Ya. yang masbuk tu, kalau dah dia bangun juga ikut imam, dikira rakaat macam mana tu? Dia kena ganti juga? Tak, dia bangun tu kita kena tanya dulu. Dia bangun tu dia tahu ke dia tak tahu? Kalau dia tengok kat masjid tu semua orang baru juga, tapi lepas tu orang pasal ni rakaat ke-5 ni, Kalau dia tak tahu tak apa, sah. tak besar. Cukup rakaat dia. Cukup rakaat ni. Sebab dia tak tahu. Kalau ketika sembahyang tu dia tahu ini memang jelas rakaat kelima ni, sebab rakaat tadi aku sampai dia aku ambil wuduk. Tiba-tiba imam dah rukuk sujud semua, aku masuk je surau, imam rakaat kedua. Tiba-tiba dia tambah sampai 5 rakaat. Itu dia tahu. Kalau dia tahu dia tak boleh ikut. Kalau ikut tak salah. Kalau dia dah berdiri, bila berdiri baru dia perasan. Yang lain semua tak bangun. Kalau imam berdiri, dia tengoklah hujung-hujung apa mata dia tengok, semua duduk, dia duduk lah. Kalau duduknya 2 rakaat dia Siapa niat mufaraqah? makmum. Boleh dia niat mufaraqah boleh. Cuma dia sunat ke sujud sahwi lah. Makmum. Rokok imam juga tak ikut kan? Tak. Tapi imam pun dia kena mainkan peranan juga. Imam, kalau dia jadi imam, dia nampak lain semua bakat duduk je. Kalau 2-3 orang duduk tu mungkin lah. Tapi dia nampak tak ada seorang pun berdiri ni. Jadi dia pun duduk je lah. Kemungkinan memang pasti dia yang salah lah, sebab tak ada orang berdiri, dia seorang je berdiri. Tapi benda tu jarang-jarang berlaku. Sebab selalunya sebahagian jemaah dia akan ikut je imam, dia pun tak tahu berapa rakaat dia semayang, dia ikut je imam. Sebab dia pun khayal sekali dengan imam juga. Imam bawa 5, dia bawa 5 terus. Okey. Okey. Sama juga masalah yang terakhir saya sebut sini, masalah terakhir. Kalaulah imam bermazhab Hanafi, kita pula ikut, kita hukumnya harus ikut apa pun mazhab pun kita boleh ikut. Jadi imam mazhab Hanafi kita ikutlah. Jangan kita pilih ini masjid ni, contoh kita berada di mana Chowkit, ada masjid Pakistan, kita semayang dekat situ. Jangan tak nak semayang sini, ini mazhab Hanafi. Mazhab apa pun tak apa, semayang je. Tak ada yang penting dia bukan Syiah lah. Semayang je. Yang penting dia orang Islam, ya kita semayang. Okey, walaupun dia mazhab Hanafi, kita semayang je. Cuma fasallama qabla an yasjud lisahwi. Cumanya imam tadi sebab dia mazhab Hanafi, sebab dia bermazhab Hanafi, jadi dia beri salam sebelum dia sujud sahwi. Dia beri salam dulu baru dia sujud sahwi. Maka bagi makmum ni yang kita bincangkan tadi, dia sebut sekali lagi, iaitu kita tak perlulah beri salam berserta dengan makmum, tak perlu beri salam berserta dengan imam yang mazhab Hanafi tu. Tahu tak apa yang makmum kena buat? Makmum sujud sebelum imam beri salam. Bal yasjudu qabla salam. Bahkan dia sujud sebelum beri salam. Sebelum dia beri salam lah makmum. Wala yantadhiru sujudul imam ba'dahu. Dia tak perlu sujud imam selepas daripada itu. Li'annahu faraqahu bisalami. Kerana dia telah mufaraqah dengan imam. Sama macam masalah tadi, cuma disebut sekali lagi lah. Apa dia? Imam mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i,
kita tahu imam ada silap tadi, imam akan sujud selepas salam. Kita tahu dia mazhab Hanafi akan sujud selepas salam. Jadi imam beri salam, kita terus sujud. Kita tak perlu tunggu dia. Terus sujud seolah-olah kita dah tak ada keterikatan dengan imam dah. Tak ada keterikatan. Kita sujud sendiri, kita beri salam semua sendiri, tak perlu ikut imam dah. Cukup sekadar tu dulu, kan? Ada apa-apa soalan? Nanti insya-Allah pada masa-masa akan datang kita tutup tirai lah. Kita tutup tirai pengajian kita sujud sahwi dengan sebab-sebab yang perlu sujud sahwi. Dia ada beberapa sebab. Kita tutup tirai dengan itulah mungkin yang pengajian ketiga ni siri yang terakhir untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ni tuan-tuan perlu tahu apa yang saya bagi tahu tadi, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebagai seorang makmum, imam sujud sahwi, kita kena ikut sekali dengan imam. Lepas daripada untuk orang yang masbuk, lepas di akhir solat dia kena sujud sekali lagi. Betul Okey, itu kita dah bagi tahu tadi. Ada satu situasi makmum yang masbuk tak perlu sujud sekali lagi. Bila dia datang tu imam sedang sujud sahwi. Dia datang tu imam sedang sujud sahwi. Bila imam sedang sujud sahwi, imam beri salam, dia bangun dan di akhir solat dia tak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Dia masuk ketika imam sujud sahwi, bukan ketika imam semayang. Imam sujud sahwi ketika semayang lah tu, tapi ketika imam sujud sahwi, maka tak perlu dia sujud sahwi di akhir solat dia. Boleh Itu satu situasi je lah yang tak disunatkan orang yang masbuk untuk sujud sahwi. Okey, tak ada apa dah Boleh tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.